Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah, salah silah Perlis, segalanya Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada, alhamdulillah pada kali ini Allah Subhanahu Wa Taala masih mengurniakan kita kesempatan di mana kita bertemu dalam episod yang ke-44 bagi audio siar atau podcast Salah Silah Perlis. Dan pada kali ini dia adalah satu episod yang bagi saya begitu signifikan kerana ia akan memperihalkan tentang keadaan sosio-budaya masyarakat Perlis, khasnya di Bandar Kangang atau lebih tepat lagi di Kampung Pekalasam. Dan bersama-sama dengan kita adalah seorang tetamu yang sebenarnya merupakan seorang tokoh yang telah berkhidmat kepada negeri Perlis dan masih lagi menyumbangkan bakti kepada negeri Perlis, khasnya melalui Maibs dalam Jawatankuasa Adat Istiadat Melayu Perlis. Dan beliau adalah yang berbahagia Datuk Muhyiddin bin Cik Jan. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Ya, jadi inilah orangnya dan beliau juga kita kata seorang yang walaupun pada umur macam agak tinggi tapi itu sekadar angka lah. Sebab beliau masih lagi aktif dalam macam-macam lapangan. Tapi mungkin kalau meminjam dalam bahasa Inggerisnya adalah kita kata ibarat ataupun bukan bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Maksudnya ibarat kelapa tua. Semakin tua semakin banyak santannya. Semakin tinggi ilmunya, insya-Allah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi Datuk kita Muhyiddin, beliau pernah menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis yang ke-20, iaitu pada tahun 2001 sehingga 2004. Mungkin ada baiknya kalau Datuk berkongsi sikit tentang pengenalan diri Datuk. Okey. Ya. Jadi masa dipilih menjadi calon Setiausaha Kerajaan Negeri itu, Ya. saya masa tu bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Dan bila nama tu naik, Maksud saya sebelum itu sudah berapa tahun dalam kita perkhidmatan awam? masa tu dah hampir 25 tahun, 26 tahun dalam servis lah. Kira dah hujung dah. Betul. Jadi bila dicadang masuk ke perkhidmatan Negeri Perlis ni, saya Tapi dah itu kali yang pertama posting di Perlis? Yang pertama. Kali yang pertama. Maknanya sejak memulakan perkhidmatan semua di luar Perlis, itu kali pertama. Paling banyak saya duduk di Jabatan Perdana Menteri lah. Ya. Dan posting saya pun tak banyak di Jabatan Perdana Menteri. Ya. Lepas tu masuk Kementerian Dalam Negeri. Ya. Lepas tu masuk ke sini lah, ke betul. 3 posting saja. Ya. Jadi masa yang bila saya nama naik tu? Bila nama naik tu, ya, dia jadi satu masalah sikit lah, pasal masa tu budak-budak tengah nak periksa. Ya. Jadi saya anak sekolah di sana. Sekolah sana nak periksa tingkatan 3 dengan tingkatan 3 dan nak masuk tingkatan 3 lah. Ya. Anak perempuan tu. Ya. Jadi terpaksa ditangguh lah. Ya. Balik ke Perlis. Kita kata balik ke Perlis lah. Ya. Orang kata pi Perlis, kita kata balik Perlis. Balik Perlis. Sebab balik kepada asalnya. Jadi macam tu lah. Sampai kita tangguh sampai ujung tahun lah. Saya sampai sini di Disember, bulan puasa. Bulan puasa. Jadi sampai sini ni terus menginap di Hotel Putra tu lah. Putra Regency lah Regency, ni. Dulu Putra Palace. Putra Palace. 2 minggu saya duduk situ, baru pindah ke rumah SUK. Ya. Itulah.
Jadi maknanya itu adalah apa yang berlaku lebih kurang pada tahun 2001 ke 2004. Selepas itu bagaimana Datuk ke Balai Rung Seri Istana Negara? Bila saya nak pencen, adalah cadangan daripada Ketua Istana Negara bahawa saya dicalon ke Istana Negara. Jadi saya dah dengar dah cerita tu dah. Betul. Jadi bila dah pencen, betul-betul pencen 2004 tu. Betul. Memang sampailah tawaran tu. Untuk pergi ke Istana Negara untuk jawatan Datuk Paduka Maharaja Lela. Jadi bila dapat tawaran tu, macam jadi sekali lagi anak nak periksa tingkatan 3 dengan tingkatan 5. Jadi waktu tu depa dah sekolah di Perlis dah. Pindah ke sini masa 2001 tu 2004 tadi, semua pindah ke sini. Kecuali yang sulung dengan yang nombor 2 tu lah masih di universiti. So saya bawa sini 2 orang yang masuk ke sekolah drama. Dan isteri saya pun mengajar di sekolah drama. Jadi akhirnya kita kata dapat juga ke Istana Negara sebagai Datuk Paduka Maharaja Lela. Tapi tertangguh lah. Tetapi dapat berkhidmat di bawah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-12. Iaitu Tuanku Syed Sirajuddin. Ketika baginda kira dalam tempoh 2 tahun lah saya yang ujung kira perkhidmatan tuanku yang terakhir lah. Di tahun-tahun hujung tu maka Datuk dapat kata berkhidmat kepada kata baginda jugalah, dan sekaligus kepada kata negara lah. Dan saya rasa Datuk juga merupakan anak Perlis yang pertama yang menyertai perkhidmatan Istana Negara sebagai Datuk Paduka Maharaja Lela. Jawatan Datuk Paduka Maharaja Lela, tapi yang Datuk Abu Hassan Din ada. Itu bidang kata dia pegawai agama Istana Negara. Datuk Paduka saya rasa saya lah. Maksudnya kalau dalam bidang pentadbiran tu Datuk lah. Bidang kata agama mungkin Datuk kata Abu Hassan Din. Datuk Abu Hassan. Kita kata masa tu orang nampak Perlis ni ada 2 orang di situ. Kita kata orang nampak macam tu lah kan. Macam perempuan orang Perlis pula. Betul. Jadi tuan-tuan dan perempuan, begitulah kita memperkatakan sedikit sebanyak pencapaian tetamu kita pada hari ini yang sebenarnya bukan sikit, tapi beliau juga mewakili suatu kesedaran bahawa orang Perlis jika diberi peluang, jika diberikan ilmu, jika diberikan kesempatan, insya-Allah orang Perlis boleh buat. Termasuk mengemudi perkara-perkara yang besar kepada kata negara kita sampai ke Istana Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka pada hari ini kita nak memperkatakan tentang satu segmen dalam hidup yang kita berbahagia Datuk, iaitu ketika kenang-kenangan beliau membesar di Kangap. Dan mungkin tajuk ini kita tidak nafikan bahawa ramai orang di dalam Perlis atau di luar Perlis yang masih duduk Perlis, yang telah berhijrah keluar daripada Perlis, mereka masing-masing ada pelbagai input, pelbagai kenangan, pelbagai memori. Jadi kita persilakan juga dalam ruangan komen kita untuk dapat juga menuliskan apa-apa bentuk kenangan atau ingatan pada zaman-zaman silam tu sebagai suatu tambahan, suplemen kepada apa yang akan disebutkan oleh kata Datuk ni. Dan kita nampaknya tajuk ni pun satu tajuk yang tidak dapat nak selesai dengan satu episod. Malah kita kata lain orang tu dia akan ada pelbagai kenang-kenangan juga. Jadi untuk podcast kita ni kita bermula dengan Datuk dulu. Kan, sebagai untuk merumuskan apakah kenang-kenangan beliau sejak beliau dilahirkan sampailah sebelum beliau merantau keluar daripada kata negeri Perlis, khasnya untuk mula sambung mengaji dan kemudiannya bekerja dan juga seterusnya lah. Jadi sebab itu insya-Allah kita persilakan komen-komen daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk dikongsikan bersama-sama dengan Salasila Perlis. Okey, untuk berikutnya, bolehkah Datuk perkenalkan, sebab permulaan kita ni selepas takdir Allah, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat meniupkan roh
kepada kita di dalam janin, sebagai janin dalam perut kata ibu kita, maka permulaan kita selepas itu adalah daripada ibu dan bapa kita lah, kan. Jadi bolehkah Datuk perkenalkan ayahanda dan bonda Datuk kepada para penonton dan para pendengar kita, dan bagaimanakah pendekatan dan keunikan kedua-duanya dalam membesarkan Datuk semasa kecil? Saya persilakan. Okey, terima kasih. Ya, saya Cik Jan. Ya. Haji Mahmud. Ya. Profesionnya seorang guru. Ya, Cikgu Jan. Cikgu Jan. Cikgu Cik Jan. Cikgu Cik Jan. Ya. Orang panggil Cikgu Jan lah. Ya. Dia memang mengajar di sekolah rendah. Ya. Masa tu memang sekolah rendah. Sekolah mana tu? Sekolah biasa mengajar di Kampung Salang. Okey. Biasa mengajar di Simpang 4. Ya. Biasa mengajar di Titi Tok Bandar. Ya. Yang saya ingat yang tu lah. Adakah beliau daripada generasi guru-guru Melayu yang dilatih di SITC? Sultan Idris Teachers College? Tak. Dia normal class saja. Normal class. Ya. Dan saya ingat di Sungai Bombang pun. Okey. Masa awal-awal saya ingat masa saya kecil-kecil. Ya. Dia memang mengajar di Sungai Bombang. Ya. Pantai Sungai Bombang kan. Betul, betul. So ada sekolah Melayu di sana. Betul. Dan kami duduk di Sungai Bombang tepi pantai. Rumah tepi pantai. Sekarang adakah masih wujud tempat tu? Dalam laut dah kot. Dalam laut dah. Sebenarnya sebelum terhakis. Menghadap ke batu layang. Di depan tu ada macam batu layang. Ya. Dia ada macam batu layang tu. Ya, so, ya. Rumah tu kalau ombak kuat dia akan masuk dalam rumah. Kuartus kerajaan ataupun rumah biasa. Rumah orang kampung yang disewa lah. Rumah dia macam sewa masa tu lah. Ya, sewa. Ya. Rumah kampung. Tapi duduk tepi laut. Ya, ya. Jadi kita kata pemandangan sangat indah lah. Saya kecil-kecil saya ingat lah. Ya. Duduk tepi laut apa semua tu. Waktu tu Allahyarham adalah cikgu besar di sekolah. Dia guru besar je. Guru biasa saja. Lepas tu baru kami pindah ke Pengkal Asam. Balik ke kampung. Balik ke kampung rumah Tok Wan lah. Ya. Balik rumah Tok Wan dan ayah pun buat rumah di situ. Ya. Sebelah-sebelah rumah Tok Wan lah. Satu kampung. Ya. Macam mana dengan mak? Mak pula ni dia kita kata suri rumah lah. Ya. Suri rumah. Dan masa Jepun dia masuk sekolah. Sekolah Jepun? Sekolah Jepun. Sekolah Jepun. Memang boleh cakap Jepun sampai akhir hayat lah. Tu. Simpan. Maknanya kita kata kalau orang test dia boleh jawab lah. Dia boleh cakap lah. Boleh cakap tapi mungkin tak mendalam lah. Ya. Masa sekolah tu pun tak tahu lama mana kan. Ya. Masa Jepun pun dalam maybe 2 tahun kan. Ya. 3 tahun 8 bulan. Tapi kalau kita tengok mak dan ayah tu memang dua-dua tu kita kata sepakat lah. Ya. Dari segi ayah saya ni tak garang. Ya. Tapi kalau tak baca buku dia pergi ikut. Mak saya tu macam biasalah cubit-cubit sikit kan. Tapi ayah saya kalau saya tak baca buku dia ikut di mana pun. Tapi tak adalah kata dia nak hutan. Tak pernah hutan saya. Tapi maknanya kita kata pendekatan rotan atau tibai atau hawin atau apa tu dia tak buat. Tak buat. Tapi bila dia bersuara tu kita dah ketak dah. Bila bercakap tu dia tegas lah. Ya. Kita pergi baca buku. Pergi baca buku, baca lah. Ya. Kalau kadang-kadang kita duduk balik main di kampung tu, dia pergi ikut lah. Ya. Ikut balik baca buku. Jadi dia punya kita kata nak bagi kita pandai lah kita kata lah. Ya. Kalau habis satu buku baca, RM1. Oh tu. Galakkan dia. Galakkan dia. Itu perkataan galakkan. RM1 tu besar. Masa tu RM1 ataupun pergi makan ais krim kedai Bancong. Ya. Okey, kalau waktu tu lah RM1 tu kita boleh dapat apa? Kalau kita pergi ke kedai makan tu dengan RM1 apa yang kita boleh dapat? Saya rasa macam nasi kandak lauk daging banyak dengan kacang lendiak ni. Banyak duit. Masa saya sekolah primary, sekolah derma, saya masuk sekolah derma primary. Ya.
Sekolah rendah Inggeris lah. Sekolah rendah Inggeris. Ya. Nama dia Derma juga, Derma Primary School. Okey. So kalau 2 kupang, nasi goreng 2 kupang, Ya. sirap sekupang, kita dalam Teratur cukup dah. cukup dah. Tapi hak ni maknanya RM1. Ni RM1. Besar lagi. Kalau saya baca buku lah. Baca buku, habis satu buku, tak kira tebal mana. So dia akan bagi RM1. Waktu tu panggil ayah ke panggil pak? Ayah. Jadi maknanya ayah habis dah. Lepas tu terus dia bagi. Tu dia. Dia percaya. Tu dia. Maknanya kita kata kenang apa nama cara pendidikan dia tu lah. Mak saya ni memang dia suri rumah, dia masak lah kan. Ya, masak, bagi makan, apa semua. Betul lah. So dari segi keluarga, kita kata kita tak susah jugalah. Betul. Makan ada. Ya. Tinggal lagi rumah ada. Kalau nak kata pergi cuti-cuti tu, kita tak pernah pergi cuti lah kata. Ya. Habis-habis kita kalau nak pergi mana-mana, kita naik basikal, kita kayu basikal pergi jalan-jalan macam tu je lah. Ya. Simple. Maksudnya kalau kita bercuti pun dalam perleh, pergi rumah adik-beradik ni. Habis kalau nak pergi, saya pergi rumah Pak Menakan ke di Simpang 4, Guru Sak, Cikgu Arif tu. Cikgu Muhammad Arif tu. Dia Guru Sak di Simpang 4. Biasa jadi Guru Sak di Abi. Kalau nak pergi cuti rumah Pak Menakan lah. Pergi tidur rumah mereka. Pergi tidur rumah mereka. Pergi seorang-seorang. Macam tu je lah, naik basikal pergi. Maknanya dapat izin tu kita pergi. Kita pergi. Jadi kita kata pendekatan mereka ni, mungkin ada apa-apa yang insiden ataupun kita kata kenangan daripada salah seorang daripada dia tu, apa satu perkara tu, satu ungkapan yang dia pesan daripada kecil tu sampai kelar ni Datuk mesti teringat. Kok lah ada kata apa-apa, orang kata dengan izin, words of wisdom yang dia sebut, yang dia tekankan, yang bila besar ni kita boleh rumuskan. Satu yang saya bawa sampai lah ni, ayah tak ada harta, nak bagi mengaji saja. Ayah sebut lagu tu. Boleh pergi sekolah, kena jadi pandai. Duit, harta memang tak ada. Tanah memang tak ada. Jadi ilmu itulah harta yang paling jadi tinggi. Kalau kita ada ilmu, maknanya kita boleh bawa diri lah. Nak kerja yang lebih baik ke, apa kerja pun tak apalah kan, tapi kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi itulah pesanan dia daripada kecil yang membekas kepada Datuk. Pasal tu dia, kalau saya tak baca buku, dia nanti ikut. Mana-mana pun kalau tak baca buku, dia akan ikut. Tapi tak adalah, dia tak pernah hutan. Tapi ikut, bawa balik, baca. Jadi maknanya ketegasan itu yang orang kata membentuk diri Datuk tu, kira-kira ibarat kita kata itulah berkatnya kita pun jadi orang. Sebagai seorang guru, sekolah di luar bandar, dia memang tahu budak-budak memang tak ada buku, tak ada pensel, tak ada dia beli barang-barang tu, dia bagi kat budak-budak. Jadi kadang-kadang nak ikut, kita kata gaji-gaji pun habis kot tu lah. Habis kot tu. Kalau macam katalah belah Simpang 4, belah Titi Tok Bandar. Memang kampung betul. Minta maaf lah, bukan kita nak mengata siapa-siapa, tapi hakikat dia, jika guru-guru seperti beliau tu tidak kita berusaha nak menolong, merapatkan jurang antara ada dengan tak ada tu, maka lagi jauh tertinggal. Dia kena bantu di situ, beli pensel ke, beli buku ke, bagi kena tolong. Kalau tidak, dia suruh buat, tak boleh buat, tak ada buku, tak ada kan. Jadi hakikat pada zaman tu lah. Jadi orang kata apa nama, keadaan macam tu lah. Okey. Jadi kalau kita pergi kepada persoalan berikutnya, Datuk daripada Kampung Kalasam, yang ni dikenal oleh masyarakat Perlis sebagai tempat rekreasi yang paling terkenal untuk sukan jogging, ataupun denai larian, disebut denai larian Kalasam. Yang sekarang ada Pasar Terapung, yang ada apa semua. Jadi bagaimanakah keadaan Kampung Kalasam pada masa Datuk kecil-kecil tu berbanding dengan ni tak apalah, tapi maksudnya pada masa dulu tu macam mana keadaan kampung tu?
Kampung Pengelasam tu yang ada situ Tok Wan saya, Tok Wan, Tok War Karim, War Putih, kita panggil War Putih. Dua rumah ni aja yang dekat situ. Lepas tu rumah ayah saya lah, ayah saya mai kemudian kan buat rumah situ. So ada 3 biji aja buah rumah yang kat kampung kita tu. Jadi kalau kita kata Pengelasam masa tu, kalau tempat lain tu dah kira macam kata Kota Keran dah. Di belakang sana Kota Keran. Kira macam terpisah jugalah pasal apa. Yang kemudiannya yang jadi jalan tu ayah saya yang buat. Bulan puasa kami berpakat buat penakan apa semua, kami pakat buat jalan daripada rumah Tuan Haji Mokhtar depan tu. Kepala jalan dekat KPJ sekarang ni. So kita buat jalan, tarah jalan buat tanah merah sampai ke sungai tu. Sampai ke rumah saya. Sampai ke jalan. Kalau sebelum tu kita naik basikal pun selut tanah selut. Pergi pakai kasut di depan tu, depan jalan, depan KPJ tu. Maknanya di kita kepala batas tu baru mula pakai kasut. Pakai kasut. Sebelum tu tak pakai. Basikal pun tolak. Tuntun saja. Tuntun. Bila dia lekat selut. So tengok siapa sangka itulah Pengelasam dulu-dulu. Jadi ayah saya pakat-pakat, tak tahu mana dia dapat tanah merah. Kami buatlah bulan puasa je kami buat. Sebulan puasa tu. Pasal apa buat dalam bulan puasa masa tu, sebab cuti kah? Pasal dia pun kerja. So bangkit pagi tu makan sok. Buat jalan sampai nak pergi kerja. Awak depa tak cari masa cuti hari Jumaat ke hari Sabtu ke? Tak tahu, tapi masa sebulan tu memang sebab berderau. Sebab maknanya kita kata gotong royong tu. Gotong royong. So, maknanya macam seolah-olah kita kata mailah kita beraya ni, kita raya dengan jalan baru. Macam jadi tu. Api memang tak ada, elektrik memang tak ada, ayak memang tak ada. Masa tu ayak sungai ke ayak kata telaga? Ayak pipe tak ada. Ayak pipe tak ada. Lepi elektrik tak ada. So ayak kalau musim kering kami kena pergi cari di luar lah. Selalu kita duk pergi angkut, saya tolong angkut lah. Naik atas basikal belakang tu, dia ambil dekat Jalan Pengelasam tu ada satu stand pipe. Public pipe tu lah. Public pipe. Dia ambil ayak situ, ayak minum. Mandi ayak sungai. Mandi ayak sungai. Jadi maknanya kita kata pada masa tu masa kering, rumah-rumah ni dia akan ada pelantak lah pergi ke sungai ni untuk mandi. Tak ada. Cedok. Cedok pakai timba upih tu atau timba tin kan. Daripada sungai tu mandi. Kita tu lah. Jadi Pengelasam masa tu, kalau masa saya duk cakap ni pasal ayak api tak ada. Belah Pengelasam belah depan ni rumah Cikgu Ani yang madrasah. Wonoh depan tu. Depa semua ada elektrik. Depa semua masuk. Belah depan ni ada. Belah kata belah titi tu. Jambatan tu. Depan tu semua ada elektrik, ada ayak. Kami sebelah belakang tak ada. Kalau kata Cikgu Ani, seberang daripada rumah dia adalah rumah kata Cik Ngah tu, ayah Cik Ngah. Noh, kami panggil Noh. Tu. Cik Ngah sebelah sana. Belah tepi dia. Seberang tu. Cik Ngah tu dia kerja JKR. JKR kalau Cik Ngah tu lah. Ataupun custom kot. Saya rasa iyalah kita kata kerja-kerjaan jugalah. Kan? Tapi maknanya Cikgu Ani tu anak dia. Yang saya ingat Cikgu Ani, Cikgu Gani kot. Cikgu Ani dia rasanya guru besar. Rumah dia yang paling besar situ, Taman Pengelasam tu. Betul. Dan depan tu ada satu kedai saja, kedai mamak. Dan sebelah tu kedai roti. Dua kedai tu aja ada masa tu. Untuk seberang sungai waktu tu macam mana? Kita kata masa tu ada titi lah. Kita kata memang perkataan dia titi. Titi tu titi kayu. So kalau sebang pergi belah sana tu kita berjalan, bunyi orang kata bunyi macam piano. Kerok. Titi tu dalam berapa kaki je, dia luas dia. Waktu tu kita kata kereta boleh lalu ke ataupun orang saja? Orang dengan motor ya kot. Orang dengan gerek macam tu sajalah. Basikal lah kita kata. Ya. Kemudian lepas tu baru
dibesarkan. Kita kata jambatan lah kot. Tapi kita di Perlis kita kata titi juga. Titi juga. Titi. Lepas tu kereta boleh lalu lah. Maknanya daripada titi kayu untuk orang dengan gerek saja, kemudian baru dibesarkan, baru ada tiang-tiang simen dengan kayu, lepas tu baru jadi titi batu simen sepenuhnya, baru ada besi-besi apa semua tu, sampailah jadi pada hari ni lah. Hari ni tu kira rasa saya yang ketiga dah tu. Ya, maknanya 3 kali salin dah lah. 3 kali salin. Maknanya kita kata sebelum daripada titi tu adalah ada apa yang dikatakan peru tambang. Masa tu saya tak ada dah. Tak ada dah masa tu. Tak ada dah. Kira masa tu dah start ada titi dah. Ya. Umur saya dah ada titi. Memang dengar Tok Wan duk cerita dia ada bot tambang lah. Ya. Nak seberang sungai tu kan. Ya. Maknanya ada sedikit tambang yang dikenakan untuk orang nak berolang-alik daripada seberang sini ke seberang sana. Kita kata macam tu kan. Jadi itulah keadaan Pengkalan Asam dulu. Dan nama Pengkalan Asam itu oleh kerana Pengkalan di situ ada pokok asam besar. Banyak pokok asam. Dan banyak pokok asam di tepi sungai itu. Di sungai, tepi sungai lah. Ya, kan. Dan rasa-rasanya saya kecil-kecil pun saya dan tengok pokok asam tu walaupun tak banyak, sebatang dua tu kita nampak. Ada. Kan. Jadi itulah keadaan kampung kata Pengkalan Asam, walaupun sebenarnya dia di bawah 1 kilo daripada Kangak, daripada pusat bandar. Dekat sangat. Tapi maksudnya kita kata pembangunan tu pun dia bertahap-tahap sungguhlah baru sampai. Kalau Tok Wan saya dulu, dia tak pi sebelah sana. Daripada kampung di belakang tu, dia lalu kot depan rumah Cikgu Ani tu. Okey. Dia pi cross belah sini, belah rumah Wanoh tu. Dia jalan tepi bukit lagi tu, pi Pekan. Tu jalan dia duk pi masjid Kangak tu, pi kot tu. Ya. Jadi tak payah seberang sana. Ya, maknanya kita kata ni daripada tempat itu tu dia akan berjalan, dia akan tembus dekat tempat yang sekarang ni kita kata macam Domino Pizza. Ya. Kan. Dia pi ke bukit lagi. Pi ke tepi bukit tu. Tu jalan kita dulu naik basikal pun pi kot tu lah. Jadi maknanya lepas daripada bukit tu dia akan sampai balik ke Jalan Raja Sealwi lah. Yang bukit lagi dia jumpa market. Dia jumpa market. Okey, dia jumpa market. Jumpa market. Maknanya kita kata kita bayangkan semua ni berjalan sebab kita nak elak sungai ni lah. Ya. Maknanya yang mula-mula naik titi ni adalah titi di dekat-dekat MPK. Yang tu yang mula-mula jumpa titi yang elok. Daripada situ boleh sampai ke sebelah Masjid Alwi dan sebagainya lah. Ya. Jadi orang kata apa, kalau zaman ni kita mungkin tak perlu fikir kita kata kok mana, tapi dulu ni kita kata macam-macam perkara lah kita kena fikir no. Sungai tu tak ada buaya semua no. Bau ada. Dulu ada. Lalu kita kata kalau bau macam tu ada buaya kata. Tapi tak biasa tengok. Dari segi bau tu ada. Dari segi bau tu kata Tok Wan ada tu. Dia nanti kata ada tu. Okey. Jadi dia sebut ada tu je. Ada tu je. Tapi sungai tu masa saya kecil-kecil pun saya biasa cross seberang pergi belah sana. Berenang. Mandi sungai lah. Ya. Kita belajar sendiri je. Tak ada masuk kolam mandi ke apa. Ya. Kita belajar berenang dalam sungai tu lah. Ya. Yang istimewa masa tu kita belajar sendiri lah. Ya. Cari nyok kerin lah, nyok masak lah. Buah bawah ketiak. Pelampung, buat pelampung lah. Pergi seberang sana. Okey. Ada sekali tu terlepas nyok. Allah. Kelang kabut lah. Tapi alhamdulillah selamat dah juga. Boleh dah boleh berenang dah. Kita kata masa tu lah kan. Masa tu. Tapi bila kita tengok keadaan sungai di Pengkalan Asam tu, bila dia ada pokok nipah, dia ada pokok apa nama ni, jadi maknanya sudah pasti haiwan seperti itu mungkin ada. Buaya seperti itu mesti dia ada. Kan? Sebab zaman tu masa dulu-dulu. Ya. Dia JPS. JPS ni dia setahun sekali dia akan tebah. Sepanjang sungai tu dia akan tebah. Jadi waktu tu. Setahun sekali dia akan tebah. Ya. Pasal kita kena bah setahun sekali mesti kena bah. Bah yang sangat besar. Okey.
Dan betul ke waktu tu disebut kata kalau kita nak tengok Perlis ni boh tak boh, kena tengok Pekan Lasam dulu. Pekan Lasam boh ke tak? Dia bila ayak tu naik sampai paras lantai titi tu lah. Sampai takat tu penuh sungai tu lah. Penuh sungai. Kalau dah hapus titi tu maknanya besar lah boh dia. Dia tak pernah hapus. Yang saya ingat lah tak pernah hapus. Tapi dia sampai paras bawah tu lah. Ya. Nak sampai berjumpa dah ayak tu. Ayak kalau belah kampung saya tu ayak naik Ya. Penuh. Ya. Bas sehari 2 hari tu kena. Betul. Tak boleh turun bawah. Betul. Jadi itulah kita kata antara sebabnya dibuat satu empangan di utara Perlis yang disebut Timah Tasuh. Untuk mengelakkan banjir berlaku di bahagian di belah-belah Kangak lah kan. Tuan-tuan dan perempuan, kita sampai kepada satu lagi segmen tetap kita tentang Pelik Perlis. Dan dalam Pelik Perlis ni kita memperkenalkan satu perkataan Perlis, iaitu disebut sebagai beranak. Beranak ni dia ada 2 makna. Satu, beranak dalam erti kata seorang wanita mengandung, dia bersalin, yang tu beranak. Dan satu lagi cara orang Perlis menggunakan beranak adalah untuk menceritakan, memperihalkan bagaimana dia dilahirkan. Jadi kalau ikut bahasa Perlis, lelaki pun beranak, perempuan pun beranak. Kalau perempuan ni kita kena tengok, kalau dia bercakap tentang kehamilan apa semua tu, berarti kalau dia sebut beranak itu adalah kita kata bersalin, ataupun kalau dia sebut beranak tu berarti bagaimana dia dilahirkan. Jadi saya persilakan Datuk untuk cuba bina satu ayat menggunakan perkataan beranak. Mak saya kita melahirkan beranak. Mak saya beranak di rumah, tak pernah duduk masuk hospital. Jadi mak Datuk beranak di rumah, tak pernah beranak di gedung. Tak pernah pergi gedung. Maknanya tadi itu apa yang Datuk guna ni adalah beranak yang bermakna bersalin. Kan. Kalau kata saya pula, saya nak guna beranak dalam erti kata dilahirkan. Saya boleh kata macam ni juga. Saya beranak di Perlis. Jadi saya beranak di Perlis. Betul kan. Jadi kalau kita nak kutip perkataan orang tua-tua dulu, contoh macam ada macam cikgu Cina lah, saya tak boleh ingat nama dia. Tapi dia nak sebut kata dia lahir di tanah Melayu, lahir di Perlis, kan. Tapi kita kata mak bapak dia lahir di tanah besar Cina. Jadi waktu tu bila dia bercerita dengan kita, cakap kata Perlis, dia pun kata saya beranak sini, tapi mak saya beranak benua tu. Maknanya bila dia sebut kata saya beranak sini, saya orang Cina Malaysia, saya orang Cina Perlis, beranak di Perlis, tapi mak saya beranak benua, berarti mak dia beranak lahir di tanah besar China. Tapi dia sebut benua masa tu. Sungguh. Jadi maknanya walaupun depa sebab macam mana sebagai budak-budak Kangak ni, macam mana kita nak kata kalau pada masa tempat lain, katalah tempat lain tu, mungkin kampung-kampung tertentu ni, dia tak ada Cina duduk dalam kampung tu, tak ada India duduk dalam kampung tu. Tapi sebagai budak Kangak ni, Cina, India, Bengali, Arab dan macam-macam. Dan juga kadang-kadang pi depan sikit Jalan Kolam, jumpa pula orang putih, British advisor. Jadi maknanya bagaimana kita nak memperihalkan Kangak pada sebagai satu tempat yang walaupun dia sederhana, tapi dia macam cosmopolitan juga. Dia berbilang kaum, berbilang etnik juga. Saya sekolah Inggeris. Sekolah drama primary. Betul. Primary. Lepas tu saya pindah ke sekolah Putra. Sekolah drama darjah 1 sampai darjah 3. Drama English School Primary. Betul. Kalau keadaan sekolah masa tu memang sekolah kayu aja. Belum ada bangunan macam sekarang ni kan. Atap zinc ke atap nipah lagi? Asalnya atap nipah. Atap nipah lagi. Dinding buluh kan. Yang anyam. Kelarai. Buluh semua buluh. Ya. Kalau tingkap tu kena jolok macam tu.
Dia kena ada macam satu kayu bulat macam galah tu. Tolak macam galah tu, letak tu. Tu tingkap. Dia ada satu bangunan yang macam tu. Yang kemudian tu dia buat sekolah lain lah kan. Tapi masa saya darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu, sekolah macam tu. Lepas tu saya pergi sekolah. Macam satu blok tu dia akan sekat lah. Untuk buat kelas-kelas dalam tu. Dia ada lah. Dia ada satu kelas. Lepas tu darjah 4 depa. Itu bangunan Derma English School Primary yang asal. Asalnya duit derma kot buat sekolah tu. Betul. Lepas tu masuk darjah 4 pergi Sekolah Putra. Sekolah Putra dia buat bangunan baru dah. Jadi kita kata sekolah batu lah kan. Kita kata sekolah batu. Betul. Dan kita kata nama sekolah kita Putra pun mengambil sebenar nama Duli Yang Maha Mulia almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullah kan. Jadi sana darjah 4, 5, 6. Jadi maknanya daripada kecil tu sudah biasa dah bercampur dengan percampuran anak Cina, anak India. Di sekolah memang kita punya pergaulan dalam kelas tu memang budak-budak, anak-anak Cina, anak India. Tiga bangsa ni lah yang mostly kan. Memang biasa. Jadi kita dalam kampung Pekan Lasap tu tak berapa sangat, tapi kita keluar ke depan sikit ke pekan tu kita jumpa. Kalau daripada kampung Pekan Lasap, memang kita semua Melayu lah kan. Di belakang tu ada bendang apa semua kan, sawah padi kan. Sebelah depan tu, sebelah kita kata rumah Warnoh tu, nak pergi ke Bukit Lagi tu, sebelah situ ada kedai-kedai Cina lah kan. Orang Cina duduk situ. Tu saya teringat, saya biasa tengok wayang Cina tu. Kecil-kecil. Memang suka tengok. Faham tak faham tu perkara lain. Faham cerita dia. Tengok cerita dia. Jalan cerita dia tu. Jalan cerita boleh faham. Seronok tengok lah kan. Tapi bahasa memang tak faham kan. Tapi maknanya jalan cerita dia boleh agak macam mana. Macam ni dia lawan macam ni, betul dia kungfu macam ni. Kita kata had tu kita kata antara ciri budak-budak Kangak lah. Kalau kita kata tempat lain orang kata bangsawan lah kan. Tapi situ Wayang tongkoi. Kita kata kan. Jadi maksudnya apa yang saya nak sebut di sini kepada para penonton dan para pendengar kita adalah sifat Kangak ni memang dia walaupun berteraskan Melayu dan berteraskan Islam, dia ada sifat kosmopolitan dia. Dia ada sifat dia di mana dia berbilang kaum dan juga berbilang agama. Walaupun tak ada sikit, ada juga tokong tu, tokong ni dan juga sebagainya hidup secara berdampingan. Dengan orang Melayu dan saya orang Islam. Saya punya classmate, saya ingat Loh Simpo. Dia family Loh lah yang biasa jadi kaki bukit tu. Datuk Loh. Loh Simpo. Kemudian tu saya tak sempat jumpa dia masa saya balik tu. Masanya dia dah tak ada dah. Betul kan. Dan classmate yang bangsa India tu nama Pechai. Pak dia kerja kutip sampah. Tapi masa tu boleh sekolah. Anak dia sekolah sama dengan saya, my classmate. Waktu tu sebut kata kerja townboard lah. Kerja townboard. Townboard ni adalah nama yang popular bagi Majlis Perbandaran Kangak. Asal MPK kot lah. Betul, asal kepada nama MPK sekarang ni kan. Okey, bagi segmen kita ambil kata perawa kan. Macam tadi kita dah sebut berkenaan dengan perbandingan zaman dulu dengan zaman law, termasuk juga sungai di Pekan Lasap antara dulu dengan sekarang kan. Tapi maknanya pada pandangan itu bagaimanakah sungai itu dia berfungsi untuk menghidupkan bandar Kangak tu untuk kita menjadikan dia sebagai asas tapak tamadun dan juga perkembangan kemajuan tu. Sungai tu macam saya dah kata tadi, kita tengok biasa aja. Setahun sekali kita tengok JPS nanti mai tebai. Dan setahun sekali bah. Jadi kalau kita tengok movement ataupun pergerakan orang ni tak nampak di sungai sangat. Bot yang ada bot, Tok Wan saya ada bot. Dan di belakang tu ada seorang lagi tu. Ini sangkut. Enjin sangkut tak ada, bot biasa. Bot biasa pakai pengayuh. Peru. Peru. Perkataan dia peru. Ataupun perau pada orang sebut. Kita kata peru.
Jadi pergerakan di sungai tu boleh kata tak ada apa sangat lah. Pasal orang dah start ada kereta, ada basikal, jalan raya pun dah ada. Kalau nak kata siapa orang dalam kereta Pengalasam yang mula-mula sekali ada kereta ataupun waktu tu popular dengan gelaran motorcar? Agak-agak yang siapa? Saya ingat apa nama Cikgu Hani. Cikgu Arif Cikgu Arif. Dia yang mula-mula yang ada motorcar. Kereta minor. Morris Minor. Waktu tu kira habis hebat lah. Asal-asal dia seorang aja ada kereta. Dia seorang saja ada TV. Kemudian ni ada TV. Hitam putih lagi. Kalau radio siapa yang ada dulu? Radio boleh kata semua orang ada. Oh, semua orang boleh ada. Radio senang. Radio dalam satu tu dia pakai macam transistor ataupun bateri, macam bateri kereta. Ya. Dia kena recharge bateri tu. Tapi dia macam tak mahal sangat radio ni kan? Tak mahal. Tapi waktu tu atau lebih awal lagi ada gramofon atau disebut peti nyanyi. Di mana ada piring hitam akan dimainkan. Kalau kata di teringat dalam kata Pengalasam ni, siapa dulu? Yang ada rasanya Cikgu Arif juga. Dia tak ada. Rasanya rumah Wanoh ni dia polis. Polis sarjan. Rasanya rumah dia ada. Rumah dia dulu. Tapi jarang-jarang kita dengar orang main gramofon ke apa. Saya tahu ada benda tu tapi tak. Dia bukan satu fenomena lah dalam kata Pengalasam. Radio tu main peranan lebih penting. Kalau kita dengar dulu masa Radio Malaya, Thomas Cup kita dengar radio. Kan? Piala Thomas. Radio. Live radio kan. Baik, jadi itu antara keadaan pada kata zaman tu lah. Kalau law ni kita kata hiburan ni kira-kira kita pun tak dapat tepih lah. Tapi kata kalau pada masa dulu dia adalah sangat terhad. Tapi maknanya bila terhad tu kita boleh ingat sampai tapi radio ni memang banyak orang pakai lah radio. Radio. Kalau kita sama teringat, ada dari segi mendengar lagu ke, dengar apa sandiwara ke, drama radio kan. Radio aja. Tapi maknanya kalau kita fikir balik pada zaman Jepun dulu, disebut kata antara kesalahan besar adalah seseorang tu memiliki radio. Mungkin sebab dia tak mau dengar propaganda British atau apa benda tu kan yang ada di situ kan. Kalau kita pergi pada soalan berikutnya, semasa kecil sudah pasti Datuk didedahkan dengan kehidupan beragama, pergi masjid, pergi ke surau yang disebut sebagai menaksah, pergi mengiringi jenazah ke kubur, ataupun dalam bulan puasa dilatih berpuasa, hantar makanan kepada jiran-jiran semasa kita kata puasa tu. Jadi bagaimanakah pengalaman Datuk dididik dengan agama pada masa kecil-kecil di Pengalasam ni? Macam saya kata tadi, kalau di kampung tu rumah kami tiga family je lah di situ. Rumah Hua, rumah Tok Wan, rumah ayah. Kan? So kalau buka puasa tu kita berlega-lega kat situ je lah. Kalau nak hantar makan pun pergi hantar rumah Tok Wan, orang ambil rumah Tok Wan, rumah Hua. Lepas tu dia pun balas. Kalau ada lebih, biasanya macam tu lah kan. Tapi kalau kita nak kata apa tadi yang masjid, dari segi didikan agama tu, ayah saya dia memang bagi galakkan lah untuk kita belajar agama. Saya ikut Tok Wan pergi Masjid Kangak. Ataupun waktu tu Masjid Alwi disebut Masjid Kangak. Masjid Kangak. So dia ikut dia jalan kaki daripada rumah. Pergi ke masjid jalan kaki. Yang tu untuk sembahyang Jumaat ke sembahyang Maghrib ke? Kita kata pergi mengaji. Dia kelas agama lah. Kelas agama. Maksudnya kalau kita ingat Perlis ni, mengaji ni dia akan ada 3 makna. Pertama, mengaji dalam bentuk mengaji Quran. Kedua, mengaji dalam bentuk belajar agama, dengar ceramah. Ketiga adalah mengaji dalam bentuk menyambung pelajaran. Pergi ke universiti ke college ke sebagainya. Pergi sambung sekolah lain ke. Kita pun ikut Tok Wan lah. Jadi pergi kita mengaji tu, pergi ke Masjid Kangak tu, siapa duk baca masa tu? Siapa yang ingat masa tu? Syekh Abu Bakar Syari. Abu Bakar Syari. Jadi maknanya Allah yarham Tok Ayah lah kot, no?
ataupun Tok Wan? Tok Wan. Tok Jadi Wan Haji Umar. Jadi Allah yarham Tok Wan ni dia seorang daripada murid kepada Tok Syekh Abu Bakar lah. Ya. Kan. Jadi maknanya kita kata pada masa tu dalam keadaan sebelum maghrib tu akan pergi berjalan sampai Isya baru balik. Bila balik tu kelam macam mana nak buat? Pakai torchlight. Jadi maknanya siap-siap kita bawa torchlight dah. Bawa torchlight. Memang sangat gelap kan. Betul. Kelam. Betul. Kelam sangat lah. Jadi masuk dalam kampung tu. Betul. Mesti ada torchlight, tidak ulang pada. Ya. Tok Wan biasa kena patuk ulang. Tu kah? Biasa kena. Balik masjid. Allahu Akbar. Tapi maknanya kita kata pada masa tu lah. Macam mana lagi kalau Datuk nak kongsikan tentang asuhan atau pendidikan agama pada kita masa tu? Dia direct lah macam kalau bulan puasa kita puasa. Time sembahyang kita suruh sembahyang lah. Ya. Jadi tak banyak sangat kalau nak kata nak pergi mengaji, tak ada. Ya. Kelas kita kata Allah ni mukadam lah. Ya. Masa tu tak ada. Ya. Yang ada di rumah-rumah madrasah saja tu tadi lah. Ya. Yang kata tepi sungai Pengkalasam tu. Ya. Betul-betul dekat titi tu. Ya. Tapi dia Tok Su tu dia mengajak untuk budak-budak kot tu, budak-budak pun tak banyak rumah situ. Cikgu Ani, Cik Ngah, kan? Warna, betul. Belah tu adik-adik, semua adik-beradik belah tu. Ya. So kita mengaji Quran di situ. Saya tak pergi, tak ada. Saya mengaji, baca, ayah tunjuk sikit-sikit. Jadi tapi bila ayah pun bila kita Cikgu Jan ni pun dia anak seorang imam, maka dia tekad nak mengajar anak sendiri, dia boleh lah. Ayah dia cikgu. Okey. Ayah dia atau mentua dia yang imam. Tok Umar tu. Dia bekas imam lah. Kan. Jadi ayah saya ni dia kecil-kecil dia tak ada ayah dah, tak ada mak dah. Okey. Mak kahwin lain kan. Okey. Jadi ayah mati. Ya. Haji Mahmud tu mati awal. Dia budak-budak lagi dah ni dah. Ya. Jadi yatim daripada kecil. Yatim dia duduk dengan Tok Ngah. Ya. Tok Ngah ni tok menakan saya lah kan. Ya. Tok Ngah buat menakan dia. Ya. Sampai dia kerja lah. Ya. Jadi cikgu. Jadi proses Datuk macam mula mengenal huruf Quran, baca muqaddam atau juhama masa tu, lepas tu naik Quran dan khatam Quran tu, macam mana Datuk lakukan pada zaman tu? Banyak kita buat petua-petua sendiri lah. Ayah tunjuk sikit-sikit kan, mak tunjuk sikit-sikit kan. Kadang-kadang mak menakan biasa duduk di rumah dia sekolah Arab. Ada tunjuk sikit-sikit. Macam kalau baca Jawi, saya belajar sendiri. Sekolah Inggeris kan? Sekolah Inggeris memang dia agama, ada ajar agama lah. Tapi dari segi lain tak ada, dia ajak macam kelas agama kan. Dia ajak macam tak tahulah. Masa tu dia ajar tauhid kot sikit kan. Masa tu. Tapi tak ada lah baca, dia pun nak train kita baca muqaddam ke baca Quran. Tak ada. Boleh tak ada masa tu. Tu macam saya ingat kalau di kawan-kawan di Kedah ke, di Johor ke, dia petang-petang pergi sekolah agama. Kita di Perlis tak ada lagi masa tu. Tak tahu lah ni ada. Maksudnya pendidikan agama tu diberikan oleh masing-masing keluarga. Masing-masing. Saya anggap di negara-negara, pelbagai negara Islam di seluruh dunia pun dia masih lagi macam tu. Kalau keluarga ni dia nak buat lebih lah. Kalau kurang-kurang lah. Dia tak ada kata sekolah khas ke. So, tapi maknanya bila kita berlaku perkembangan, wujudnya MAIK, wujudnya sekolah Arab Alawiyah dan sebagainya, maka baru keadaan tu jadi berbeza. Barulah kita kata mula ada pilihan lah, maksudnya kalau lepas sekolah rendah tu dia boleh pergi sekolah agama kan. Macam mak menakan saya kita panggil Nyang, dia pergi sekolah agama. Mak menakan saya Maksu seorang lagi tu, dia pergi sekolah agama, sekolah Alawiyah tu lah. Alawiyah perempuan. Tepi Masjid Alwi. Jadi kita kata yang tu antara sebahagian atau sedikit sebanyak kehidupan beragama dalam aspek pendidikan anak-anak pada masa kecil.
yang ada di Pekalasan pada mak kata masa bapak lah yang mak bapak lah yang jaga disiplin. Betul. Macam kata tak mau baca buku kena baca buku, tak mau sembahyang kena sembahyang. Ibu bapa yang jaga. Betul. Masing-masing jaga. Betul. Maka itulah hasil didikan yang berbekas sampai ke hari ini. Kita kata macam tu. Lah sampai giliran kita pula jaga. Ya, insya-Allah. Ada satu lagi segmen kita yang kata tetap disebut kata kelaku perleh, di mana dalam segmen ni kita juga memberikan nasihat, memberikan juga teguran, memberikan juga sedikit sebanyak kebijaksanaan. Sebagai contoh antara persoalan yang saya nak tanyakan Datuk pada hari ini, kalau Kangak ni nak dimajukan lagi dan maju lagi, dan ada hasrat atau wawasan Perlis Negeri Bandaraya, dan sekarang disebut kata Perlis sebagai Bandaraya Pintar, maka bagaimanakah Kangak ni pada khidmat Datuk boleh dimajukan lagi dengan juga mengekalkan keunikan dia dalam aspek agama, sejarah dan juga kebudayaan? Bagaimana kita boleh maju ke depan sebagai suatu bandak berteraskan Melayu, Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan juga adat istiadat Melayu, tapi ia juga dapat juga kita kata berdaya maju. Dipersilakan Datuk. Saya suka bila disebut Perlis Negeri Ilmu. Pasal apa? Kita dari segi sumber pendapatan kita tak banyak. Kita ada tanah sikit, ada air sikit, bendang-bendang apa semua tu kan. Cukai kita memang sangat sikit. Jadi kalau kita tak buat perancangan yang betul, kita jadi masalah pasal sumber kita sangat sikit. Betul. Kalau kita tengok balik negeri kita ni bergantung sangat pada federal. Betul. Kalau tak salah saya 60% federal, 40% state. Dan kalau dulu-dulu saya ingat Menteri Besar dulu Datuk Syekh Ahmad. Pak Syekh lah. Orang Pekalasan juga. Dia mesti orang kata pergi jumpa PM lah, pergi cari duit ekstra. Yang kemudian tu kita ingat Datuk Seri Syahidan. Orang kata Datuk Syahidan ni hemoy dan sebagainya. Baguslah tu kita katakan pergi cari duit. Jadi negeri kita ni, kalau kita tengok kawasan Kangak saja, dia ada bangunan tu saja daripada dulu. Kalau kita kata kita nak majukan, bangunan tu memang bangunan dah lama. Sangat lama. Kalau kata tadi berapa, ada 100 tahun, 200 tahun. Kalau kata Bandak Kangak lah. Kalau kata Bandak kita Kangak kata dulu kita kata pekan, tahun tu pekan. Okey, kalau kata Pekan Kangak ni, kalau kita kata asas dia bermula dengan kota Sena yang dibina oleh Sultan Muhyiddin Mansur Shah dulu, dia mungkin dah nak masuk 400 tahun dah. Satu bandak yang lama. Kalau kita nak majukan Pekan Kangak, mungkin kalau kita nak kembangkan lagi, nak kembangkan kita, maknanya kita kena keluar daripada pekan lah. Macam kita pergi belah Senar, Senar kan, kita pergi belah Senar, Kampung Senar, belah Pasar Baru tu apa? Pasar Borong. Belah sana dah maju. Tapi kalau dah ada Kangak Jaya lah ni. Kita boleh lari daripada pekan lama ni. Tapi bila kita kata kalau kita nak lari daripada pekan lama, kita nak biar pekan tu jadi lagi abai, dia mati pula. Diabai. Tak boleh pula. Jadi saya ingat perancang kita, perancang bandar, nak kena duduk dengan orang lama-lama. Macam mana nak tengok. Pasal apa? Dulu federal ada bagi duit untuk kita. Masa saya tu nak buat perumahan di sebelah Kuala Perlis. Itu keluar sikit lah Kuala Perlis. Jadi saya kata sebelah Kuala Perlis tu kita kena jaga. Kita ada pantai 11 km saja.
Dan kalau boleh saya kata jangan buat apa-apa belah pantai. Jalan okey, buat jalan saja. Tapi jangan buat bangunan sebelah jalan sebelah pantai. Kalau nak buat sebelah sini belah bendang ke. Tapi bendang pun tak boleh kacau juga. Alhamdulillah lah, saya tengok cadangan tu dapat diterima dan diamalkan. Saya tengok dah belah Kuala Perlis tu depan hotel tu dah. Dia pun kata dah buang dah bangunan-bangunan. Ya. Supaya pantai kita tu tak terganggu lah. Maknanya kalau kita daripada Kuala Perlis kita boleh pergi ke Sungai Baru tu, straight je kita boleh tengok laut. Jangan block view. Jangan block view. Jadi yang tu tujuan dia. Maknanya tidak ada. Saya nak kait pasal apa? Biasa tuanku pun biasa tanya. Masa tuanku Raja Muda tu dia jadi pemangku. Cakap pasal sumber, memang susah, kita tak ada sumber. So satu perkara yang tuanku pun selalu bangkitkan tourism lah. Pelancongan. Jadi pelancongan saya ingat sekarang ni sangat maju. Dan tuanku pun sendiri saya ingat kita kata banyak sangat usaha. Jadi maknanya bermula daripada wawasan tuanku tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan berkat daulat tuanku tu, apa yang dihasratkan oleh kata tuanku Mangku Raja sekarang ni, bila dia mula jadi Raja Muda sampailah ke La ni dalam dekat-dekat 25 tahun. Baru dia orang kata baru dia meledak, baru dia meletup, baru dia menjadi secara besar-besaran seperti mana ada yang pada hari ini. Itulah masa biasa tuanku tanya saya, macam mana kita nak nambah pendapatan negeri. Jadi 25 tahun baru kita nampak hasil tu kan, dia, kesan dia. So kalau kita kata kita nak majukan negeri ni secara fizikal, saya ingat susah juga. So kecuali ni macam ada orang-orang baru kita lah yang dalam perniagaan ni mau balik ke Perlis. Jadi saya selalu tanya, pasal apa orang nak mai Perlis? Cuba jawab. Kita biasa berbincang lah dengan planners kita. Pasal apa orang nak mai Perlis? Orang boleh pergi Penang. Orang boleh pergi Ipoh. Kedah pun sikit-sikit belah Kulim, ada high tech situ kan. Tapi pasal apa orang nak mai Perlis? Kalau kita boleh jawab soalan tu, kita boleh berjaya lah. Macam mana kita nak jawab soalan tu? Maknanya kita kena usaha. Dia kena wujudkan sebab tu. Sebab pasal apa mereka nak mai Perlis? Jadi sebab tu dari segi pelancongan dia ada. Bagaimana Bukit Bukau kita, pantai kita, Teluk kita, Tasik kita, dan juga pemahaman agama kita, dan juga kita kata kebudayaan kita. Semua tu kita kata berperanan memberikan sesuatu yang tak ada pada negeri-negeri lain. Kan? Jadi itu antara perkara-perkara yang ada lah. Jadi memperkatakan tentang membesar di Ketekangak ni, bagaimanakah Datuk misalnya dapat secara agak ringkas lah membandingkan keadaan dulu dengan law ni, dan sebenarnya kita kata bagaimana budak-budak Kangak ataupun anak-anak Kangak khasnya dan anak-anak Perlis amnya, dia boleh kita kata maju lagi ke depan. Dia boleh berjaya dalam bidang masing-masing lagi. Baru dia ada seorang tu, dia balik daripada London. Dia seorang peguam. Saya baca dalam surat khabar. Dia kata dia duduk lama di London, gaji tinggi apa semua, tapi dia rasa dia nak kena balik duduk di Perlis. Dia buka firma guaman kan. Betul. Jadi saya seronok tengok macam tu lah. Pasal apa, kalau kita impun orang Perlis di Kuala Lumpur lah, dalam perkhidmatan awam tu memang ada lah, makin bertambah lah kan. Tapi mungkin kita kata businessman, entrepreneurs yang besar-besar, banyak juga di sana. Tapi so far juga dia akan tanya, pasal apa nak balik Perlis?
dia yang tu mungkin dia sendiri kena jawab lah. Macam orang ni, orang muda tadi tu, dia jawab sendiri. Dia kata dia kena balik polis. Dia kata polis kena maju. So banyak benda yang saya tak ada jawapan, tapi saya berfikir juga, saya tanya soalan. Pasal apa kita nak pergi polis? Tolong jawab yang tu dulu. Mungkin banyak tahun kita kena jawab. Dari segi planning kita pun memang polis pekan kita besar ni je, Kangap besar ni je. Outskirt dia lain nak pergi sampai ke Arau kan. Lain sampai ke Kuala Polis, Padang Besar. Betul. Kan? Simpang 4. Tapi Simpang 4 tu nampak tak apa sangat lah. Tak apa jadi lagi. Dia sebelah selatan tu banyak pertanian kan. Banyak pertanian. Mungkin antara satu lagi perkara yang boleh membantu nak menjawab soalan Datuk itu adalah bagaimana pengisian sedikit sebanyak yang dibuat dalam podcast Salah Silap Perlis ni, episod demi kata episod tu adalah untuk menggali dan menaikkan balik apakah sebab-sebab yang menjadikan Perlis unik sehingga ia boleh menjadi destinasi untuk kata ni lah, untuk kata orang kalau kata anak-anak Perlis balik kata semula, dan kalau kata orang-orang yang mungkin bukan orang Perlis tapi dia rasa tertarik untuk duduk di Perlis kan. Jadi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, podcast kita nampaknya sudah sampai di hujungnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Muhyiddin Cik Jan, anak jati Kampung Pekala Asam, yang juga merupakan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis yang ke-20. Yang ke-20 pada tahun 2000 hingga 2004. Sekarang masih lagi menyumbang bakti kepada Maib sebagai ahli jawatankuasa adat istiadat Melayu Perlis di atas perkongsian beliau. Begitu juga kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang telah membantu program ini daripada mula sehingga kini. Begitu juga kepada sahabat-sahabat rakan teknikal di Suara Sunnah Channel, dan teristimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar subscribers yang telah mengikuti podcast kita juga. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih di atas kesetiaan dan sokongan yang telah diberikan. Jadi Salah Silap Perlis mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.